Pendahuluan Perancangan Strategik Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2021 hingga 2025 adalah untuk memacu SPRM ke arah masa depan dengan kaedah holistik. Pelan ini fokus kepada 4 bidang utama iaitu penguatkuasaan, pencegahan, pendidikan dan pengukuhan. Maksudnya SPRM akan meningkatkan lagi kecekapan siasatan dengan memperkasakan inisiatif pencegahan dan takbir urus, menyebarkan nilai benci rasuah dan mengoptimalkan pengurusan kapasiti. Ini dilakukan untuk mencapai objektif, misi-misi dan objektif SPRM serta mendukung Pelan Anti Rasuah Nasional NACP. Dalam pelaksanaan SPRM, fokus pada 3 hasil sasaran utama iaitu pengurusan siasatan yang efektif, pencegahan yang efektif dan meningkatkan keyakinan masyarakat. Selain itu, terdapat 3 bidang teras utama yang difokuskan iaitu penguatkuasaan, pencegahan dan pendidikan. Strategi ini ditujukan untuk menghalang penyalahgunaan kuasa dan meningkatkan keyakinan dalam pencegahan rasuah dengan SPRM sebagai badan bebas dan tidak terkait kepada kerajaan atau parti politik di Malaysia. Tujuan akhir adalah untuk memastikan Malaysia bebas dari gejala rasuah. Teras penguatkuasaan merupakan salah satu daripada strategi serampang 3 mata SPRM berdasarkan kepada Seksyen 3 atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan memainkan pelbagai peranan penting, antaranya menjalankan siasatan mengumpul maklumat, memberi khidmat bantuan forensik, memproses dan menguruskan maklumat serta mengendalikan kes-kes perbicaraan yang diletakkan di bawah portfolio Timbalan Ketua Pesuruhanjaya. Matlamatnya ialah memastikan bahawa agensi ini dapat menjalankan tugasnya dengan cekap, efektif dan berintegriti dalam memerangi rasuah. Matlamat utama memastikan bahawa siasatan yang dijalankan oleh SPRM membawa kepada penangkapan dan pendakwaan yang berjaya terhadap individu yang terlibat dalam aktiviti rasuah. Objektif teras penguatkuasaan. Objektif ini bukan sekadar satu usaha meningkatkan standard operasi tetapi juga mengukuhkan keyakinan masyarakat terhadap integriti SPRM. Dengan tekad yang kukuh, terdapat beberapa objektif yang dicorak untuk mencapai matlamat ini. Yang pertama, meningkatkan kepakaran dan kebolehpercayaan. Yang kedua, menerapkan teknologi maklumat yang canggih. Dan yang ketiga, menerapkan standard operasi yang tinggi. Teras 2. Pencegahan. Pelan strategi SPRM menumpukan kepada insentif pencegahan rasuah dan takbir urus organisasi. SPRM memandang serius usaha pencegahan untuk mengurangkan kejadian rasuah dalam mengejar matlamat ini. Agensi ini tidak hanya menumpu kepada penguatkuasaan undang-undang tetapi juga memfokuskan kepada pembangunan insentif pencegahan. Objektif Teras 2 termasuk memperkuatkan pegawai unit integriti, meningkatkan penerimaan dan pelaksanaan cadangan penambahbaikan sistem dan mempergiatkan khidmat nasihat pencegahan rasuah. Melalui insentif ini, SPRM berharap dapat mencapai sistem penyampaian perkhidmatan awam yang bebas rasuah. Pelan strategi yang dilakukan. Teras 2, SPRM bertujuan untuk memperkuatkan insentif pencegahan rasuah dan takbir urus organisasi, peningkatan peranan pegawai unit integriti dan penambahbaikan sistem dan khidmat nasihat kepada sektor awam dan swasta. Teras 3, pendidikan. Teras 3, pelan strategi SPRM memberi tumpuan kepada usaha menyebarkan nilai kebencian terhadap rasuah dan mengukuhkan sokongan masyarakat melalui pendidikan dan kesedaran awam. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman orang ramai tentang rasuah, memupuk budaya integriti dan mendapatkan sokongan masyarakat. Objektif utama termasuk meningkatkan kefahaman masyarakat, menumpukan budaya integriti dan mendapatkan sokongan aktif masyarakat untuk memperkukuhkan jaringan kerjasama. Teras 3, pelan strategi SPRM menekankan peningkatan pemahaman dan sokongan masyarakat terhadap pencegahan rasuah melalui pendidikan, kesedaran dan strategi-strategi termasuk implementasi program berimpak tinggi yang merangkumi semua lapisan masyarakat.
integrasi nilai anti rasuah dalam kurikulum sekolah juga turut diambil kira, serta kerjasama strategik dengan agensi kerajaan, sektor swasta, NGO dan agensi keagamaan. Dengan tindakan ini, SPRM bertujuan memupukkan budaya membenci rasuah dan melibatkan secara aktif pelbagai pihak untuk mencapai keberkesanan dalam jangka panjang. Strategi implementasi termasuk memperkuat perlibatan dengan tokoh masyarakat, memperluas kerjasama dengan sektor pendidikan dan melibatkan pelbagai pihak dalam mempromosikan nilai benci rasuah. Dengan strategi ini, SPRM berharap dapat mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap isu rasuah dan memupuk budaya integriti dan meraih sokongan aktif masyarakat dalam membantah rasuah. Pertama, proses dimulai dengan penilaian menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan keperluan dalam sistem siasatan. Dalam usaha meningkatkan kecekapan siasatan, SPRM merangka pelan strategik dengan penilaian menyeluruh. Matlamatnya ialah peningkatan kes diselesaikan dan komitmen terhadap ketulusan. Analisis prestasi terdahulu membantu mengenal pasti kelemahan dan menyesuaikan strategi mencerminkan komitmen SPRM untuk memerangi rasuah dengan teliti dan inovatif. Kedua, proses penilaian mendalam terhadap amalan-amalan sedia ada melibatkan analisis holistik terhadap struktur dan proses organisasi. SPRM melibatkan analisis holistik terhadap struktur organisasi dalam plan strategi, menumpukan pada penemuan kelemahan dan potensi peningkatan tadbir urus. Proaktif dalam pencegahan mereka, menyusun program latihan berterusan dan dorongan untuk inovasi dalam amalan terbaik. Pentingnya pematuhan standard operasi tinggi ditekankan, termasuk kerjasama dengan agensi penguatkuasaan dan sektor swasta untuk pertukaran maklumat yang meluas dan memperkuatkan jaringan kerjasama dalam pencegahan rasuah di peringkat organisasi. Okey, poin yang ketiga iaitu identifikasi nilai-nilai kunci yang perlu dipromosikan dalam masyarakat untuk memupuk sikap benci terhadap rasuah. Proses pendidikan menjadi inti pelan ini dengan menitik beratkan pada pendedahan kepada masyarakat tentang impak negatif rasuah terhadap pembangunan negara. Inisiatif pendedahan melibatkan kempen-kempen dan pendidikan yang difokuskan kepada pelbagai peringkat masyarakat termasuk sekolah, institusi pengajian tinggi dan sektor perusahaan. Plan ini juga menitik beratkan pada penggunaan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan maklumat dengan lebih meluas. Banyak pihak menyokong luas penyebaran usaha ini dengan mengadakan penyelenggaraan bengkel, seminar dan pembincangan awam bagi melibatkan masyarakat secara langsung dalam pendidikan. Secara keseluruhannya, plan ini membentuk landasan yang menyeluruh untuk mengubah budaya dan pandangan masyarakat terhadap rasuah, menjurus kepada pembentukan masyarakat yang berintegriti dan juga masyarakat yang bersih. Okey, poin yang terakhir itu poin yang keempat, penilaian semasa kapasiti dan juga capability SPRM. Pelan strategik bagi mengoptimalkan keberkesanan dan kecekapan pengurusan kapasiti dan pembangunan capability. Penilaian ini merangkumi kajian menyeluruh terhadap sumber daya manusia, infrastruktur teknologi dan proses operasi SPRM. Dengan menyelidik keberkesanan dan kelemahan dalam pengurusan kapasiti, termasuk kebolehan untuk menyiasat dan menangani kes rasuah, institusi dapat menangani kelemahan yang wujud. Dalam menganalisis sumber daya manusia, aspek kepakaran, kompetisi dan juga kepribadian kaki tangan menjadi fokus utama. Penilaian menyeluruh terhadap kemahiran penyiasatan, pemahaman undang-undang dan integriti profesional diperlukan untuk memastikan keupayaan SPRM menangani kes rasuah dengan efisien. Dengan menggabungkan hasil penilaian ini, SPRM dapat merangka strategi pengukuran yang holistik
Diringkaskan lagi secara keseluruhannya, pelan tindakan yang matang selari dengan inisiatif SPRM dalam memainkan peranan yang lebih berkesan dalam usaha mencegah dan menangani rasuah di Malaysia. Saya Ahmad Syafwan Aiman bin Muhammad S818 ingin membentangkan tentang strategi implementation yang memasuk proses untuk melaksanakan semua strategi yang dihasratkan bagi memastikan kualiti dalam pelaksanaan. SPRM telah mengadakan beberapa program dalam penguatkuasaan iaitu pemerkasaan siasatan di bidang-bidang tumpuan utama yang berisiko tinggi, iaitu dengan menjalankan analisis risiko secara menyeluruh untuk mengenal pasti bidang yang paling berpotensi untuk aktiviti rasuah berlaku. Yang kedua, memperkukuhkan sinergi antara agensi, iaitu SPRM telah menggunakan alat strategi pemantauan dan penilaian kepada prestasi yang seragam dan adil. Bagi program pencegahan pula, SPRM telah mengadakan pemerkasaan pemantapan governance, integriti dan anti rasuah, iaitu menggunakan pelaporan dan penyebaran maklumat. Yang kedua, keberkesanan khidmat rundingan dan inisiatif pencegahan rasuah. SPRM telah menggunakan peranan media dan komunikasi bagi menjayakan program ini. Bagi program pendidikan pula, SPRM telah memperkasakan keterlibatan dengan sektor pendidikan, iaitu dengan menyampaikan maklumat dan data melalui platform digital. Yang kedua adalah memperluaskan promosi dan pemasaran nilai benci rasuah kepada masyarakat. SPRM telah menggunakan platform media massa dan media sosial bagi menyebarkan dengan meluas apa-apa sahaja yang berkaitan dengan gejala rasuah kepada masyarakat supaya memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya rasuah. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada 5.0 iaitu berkaitan dengan penilaian plan strategi. Plan penilaian ialah dokumen yang memperincikan bagaimana penilaian akan dijalankan, apa yang akan dinilai, kaedah yang akan digunakan dan kriteria penilaian. Penilaian proses adalah bertujuan untuk meningkatkan program semasa dengan memahaminya dengan lebih lengkap. Penilaian proses mengukur apa yang dilakukan oleh program dan untuk siapakah perkhidmatan ini akan disediakan nanti. Dalam hal-hal ini, setiap program yang telah dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akan dinilai sama ada program yang telah dijalankan selama ini berjaya ataupun masih perlu ditambah baikkan lagi pada masa akan datang. Program-program yang telah dilakukan akan berdasarkan kepada isu-isu semasa yang perlu ditangani oleh pihak SPRM dengan kadar yang segera. Kita akan pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu di bawah penguatkuasaan. Jadi SPRM telah melakukan proses penilaian pada program yang telah dilaksanakan oleh agensi mereka agar dapat membuat penambahbaikan sekiranya perlu. Program yang pernah dilaksanakan seperti memperkukuhkan penyiasatan dalam bidang tumpuan utama berisiko tinggi telah dinilai sama ada objektif dari program tersebut tercapai ataupun tidak. Umumnya, program ini dilaksanakan bagi mengatasi masalah yang berkaitan dengan penyiasatan kes rasuah yang berprofil tinggi, berkepentingan awam dan sensitif. Masalah ini juga berfokus kepada kes rasuah atau salah guna kuasa ahli politik yang memegang jawatan penting dalam kalangan ahli kerajaan. Oleh itu, bagi memastikan program ini dapat mencapai objektif yang ditetapkan, beberapa penambahbaikan telah dilakukan. Menurut Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azrina Osman Said berkata bahawa pelbagai strategi penambahbaikan telah dilaksanakan oleh SPRM dalam aspek penguatkuasaan. Contohnya, SPRM harus menekankan 3 sasaran utama apabila melaksanakan tugas mereka dalam mencegah kes rasuah. 3 sasaran yang dinyatakan di atas ialah pengurusan siasatan yang efektif, pencegahan yang efektif dan meningkatkan keyakinan masyarakat. Jadi kita akan pergi kepada yang berikutnya, iaitu pencegahan. Secara amnya, masyarakat kita sedar yang bahawa perbuatan memberi dan menerima suapan adalah satu kesalahan. Namun, isu ini telah membuatkan SPRM bimbang berlakunya rasuah yang berleluasa pada masa akan datang sekiranya tidak diambil sebarang tindakan yang segera. Disebabkan kesedaran yang dimiliki masyarakat masihlah di tahap yang rendah,
SPRM telah menilai program yang telah dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini. Dengan itu, SPRM telah melakukan sedikit penambahbaikan kepada program yang pernah dilakukan sebelumnya, iaitu memperkukuhkan tadbir urus, integriti dan pengukuhan anti rasuah dengan mengadakan pelbagai program secara bersemuka bagi langkah pencegahan awal dari berlakunya rasuah. Contohnya, taklimat. Dengan adanya program seperti taklimat begini dapat dijadikan sebagai satu medium oleh SPRM bagi menyebarluas mesej anti rasuah di samping memberi kefahaman mengenai bentuk-bentuk kesalahan rasuah, kesalahan buruk jenayah rasuah serta langkah-langkah pencegahannya dan memberi kesedaran kepada segenap lapis masyarakat berkenaan tanggungjawab mereka untuk melaporkan kes rasuah serta membudayakan integriti dalam segala urusan. Kesannya, hal ini dapat membantu agensi untuk melaksanakan lagi pemekasan pencegahan rasuah. Jadi, terakhir sekali kita akan pergi kepada pendidikan. SPRM turut membuat penambahbaikan kepada program yang memperkukuhkan pelibatan dengan sektor pendidikan. Selepas dibuat penilaian, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh SPRM agar dapat memastikan lagi program ini dilaksanakan dengan baik. Contohnya, SPRM dapat menambahkan sesi lawatan sambil belajar kepada setiap institusi pendidikan yang ada di Malaysia. Tujuan penambahbaikan ini adalah untuk memperkasakan lagi inisiatif pencegahan rasuah dan tadbir urus baik. Menurut portal rasmi dari SPRM juga, program turumpadan atau lawatan ini dapat membuatkan pegawai SPRM mendekati pelajar atau masyarakat pelbagai golongan dalam usaha untuk mendidik dan mendapatkan sokongan daripada mereka dalam memerangi rasuah. Dan pada masa yang sama juga dapat menambahkan baik tadbir urus dalam organisasi SPRM. Masyarakat setempat juga berpeluang untuk memberi pandangan, meminta nasihat dan berbincang dengan pegawai SPRM berhubung isu-isu rasuah. Bukan itu sahaja, SPRM turut menerima lawatan daripada sektor awam dan sektor pertumbuhan awam dan para pelajar bagi melihat secara lebih dekat fasiliti di SPRM di samping mendapatkan informasi yang tepat berkaitan dengan peranan dan fungsi SPRM. Kesimpulannya, SPRM adalah institusi utama pencegahan rasuah di Malaysia, memainkan peranan penting dalam menyiasat dan membateras rasuah di pelbagai peringkat masyarakat. Dengan fokus pada penguatkuasaan undang-undang, SPRM juga memiliki kuasa menyiasat dan mendakwa pelaku rasuah. Agensi ini juga aktif dalam pendidikan dan kesedaran masyarakat dengan menggunakan program dan kempen untuk menyoroti bahaya rasuah. Selain itu, SPRM juga berusaha untuk membangunkan dasar dan raka kerja untuk mengurangkan kejadian rasuah, termasuk pemantauan keuangan dari pentadbiran, sektor awam dan swasta. Namun pentingnya keadilan dan integriti dalam tindakan SPRM menjadi penentu keberkesanannya. Dengan peranannya yang holistik, SPRM memainkan peranan kunci dalam membentuk masyarakat Malaysia yang bermoral, telus dan adil.